الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikan kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifdzil Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk menjaga Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi hifdzil Quran. Lapangkanlah dada kami untuk menghafal Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita peluang rezeki untuk bertemu kembali untuk menyambung kita punya sesi kuliah Quran pada malam ni, iaitu pada suratul Mursalat. Surah yang ke-77, juzuk yang ke-29. Surah ini mempunyai 50 ayat dan merupakan surah Makkiyah, ya, yang membawa maksud Mursalat ini adalah para malaikat yang diutus ataupun angin-angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada minggu yang lalu kita berhenti setakat ayat ke-11 yang menceritakan, ya, yang mana Allah Taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang diutuskan dan juga angin-angin yang diutuskan untuk menyampaikan padanya berita, menyampaikan padanya wahyu yang dibawa untuk memberikan kebenaran. Dan seterusnya pada ayat yang ke-8 menceritakan pula gambaran kedahsyatan hari kiamat, yang mana bintang-bintang dihapuskan, ya. Para saintis mereka mencari jalan macam mana nak menahan daripada bintang-bintang ataupun meteor-meteor daripada menghentam bumi. Mereka mencari jalan, tapi tidak boleh, tidak ada kekuatan manusia untuk menghalang, kerana bintang tersebut lebih besar daripada bumi. Satu masa bintang-bintang tersebut akan bertembung, akan menghentam bumi satu masa nanti. Kemudian Allah Ta'ala sebut bumi ni akan terbelah, ya, pada ayat yang ke-9. Langit ini akan terbelah. Kemudian bukit bukau yang memasak bumi akan tercabut, tertanggal daripada pasakannya, yang menyebabkan akhirnya terbang-terbang segalanya, menghancurkan bumi. Kemudian pada ayat ke-11, ya, kita berhenti pada ayat 11, wa idza rusulu uqitat. Pada ayat ke-11, ya, dan sesungguhnya rasul-rasul itu telah ditetapkan padanya waktunya untuk diberikan padanya perhitungan pada hari kiamat. Seterusnya hari ini kita akan sambung perkongsian dalam suratul Mursalat ayat 12 hinggalah ayat yang ke-22. Li ayyi yaumin ujjilat. Nescaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu. Liyaumil fasl, sampai hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl,
Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Okey, di sini 3 ayat yang dibacakan tadi, Allah Ta'ala sebut kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang munafik, orang-orang fasik yang sentiasa melakukan dosa. Allah sebut li ayyi yaumin ujilan. Ya, ayat ini adalah ayat yang kita perlu ambil perhatian. Allah sebut sampai hari apakah ditangguhkan azab bagi orang-orang yang berdosa ini, orang-orang kafir, orang munafik dan semualah yang tergolong daripada kalangan tersebut. Maknanya kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan penangguhan waktu. Buat dosa tak kena terus azab. Tapi bila kita baca kisah Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Hud, ya, Nabi Nuh, kaum Samud dan sebagainya, ya, mereka, umat-umat mereka ini Allah beri direct terus. Bila mereka tak nak beriman, mereka mencabar agama, maka Allah beri terus azab. Tapi tidak kepada umat Nabi Muhammad. Sebab tu kita tengok makin banyak berleluasanya kejahatan, sebab mereka merasakan tak ada azab. Buat dosa tak ada siapa pun yang menegurnya. Buat dosa tak ada rasa bersalah pun. Menyebabkan di sini Allah Ta'ala sebut liyaumil fasl. Tunggulah sampai nanti hari keputusan. Kemudian Allah tanya, Allah jawab sendiri, wa ma adraka ma yaumul fasl. Allah tanyakan dekat manusia, ya, tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Allah jawab, wailu yauma idzil lil mukazzibin. Allah sebut apa? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Tentang ibu yang dirahmati Allah, kalau manusia cakap kita celaka, marah. Kau celaka betul kan? Contoh, marah. Boleh buat gaduh, boleh bertumbuk. Ya, kita marah seseorang tu, kemudian dia cakap celaka, kita kau ni celaka lah. Ya, kita dengan manusia pun, sesama manusia boleh marah sebab dia hina kita. Tapi dalam ayat ini Allah sebut, Allah yang sebut sendiri, celakalah. Siapa dia? Orang-orang yang mendustakan padanya kebenaran. Maka ini adalah ayat ancaman, ayat teguran supaya kita berjaga-jaga. Kita dah buat dosa selalu, tak ada pun rasa apa-apa, jaga. Allah sebut, celakalah pada hari tersebut orang-orang yang tak nak bertaubat, orang-orang yang mendustakan kebenaran. Alam nuhlikil awwalin, bukankah telah kami binasakan orang-orang terdahulu? Kemudian Allah Ta'ala berikan, datangkan kisah zaman, ya, zaman Nabi-Nabi terdahulu. Allah sebut, bukankah dulu aku telah membinasakan umat-umat terdahulu yang tak nak beriman. Thumma nutbi'uhumul akhirin, lalu kami susulkan kepada mereka azab orang-orang yang datang kemudian. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikianlah kami perlakukan kepada orang-orang yang berdosa. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Kat sini Allah Ta'ala sebut pada ayat alam nuhlikil awwalin, Allah telah pun memberikan telah pun memberikan azab kepada orang-orang yang dahulu. Contohnya kaum Samud, kemudian kaum Ad, yang mana mereka ini diberikan kelebihan, boleh membina bangunan-bangunan yang hebat-hebat. Kalau orang kita sekarang kata orang dulu tak ada tamadun, salah. Zaman umat terdahulu mereka boleh cipta, boleh bina tamadun yang hebat. Mereka boleh bina menara yang tinggi-tinggi, bahkan boleh membuat rumah dalam bukit yang keras, ya, bukit bukau yang tinggi-tinggi itu mereka boleh pahat, mereka boleh buat rumah dalam itu, menyebabkan mereka angkuh. Dan Allah Ta'ala turunkan azab kepada kaum-kaum, ya, daripada kaum Samud dan juga kaum Ad. Kemudian antara lagi kaum Nabi Nuh AS juga. Mereka ni, ya, adalah kaum yang mana Allah berikan kelebihan juga, berikan kelebihan kepandaian, kemahiran,
dalam hadis dalam Quran sebut berkaitan dengan Nabi Nuh alaihissalam ni, ditafsirkan dalam beberapa tafsir. Waktu Nabi Nuh sedang menaiki bahtera, waktu tu azab Allah sudah bermula turun, hujan yang begitu lebat, sekali mata banjir. Waktu tu dia tanyakan dekat anak dia, kat sini perbincangan lah. Saya tengok beberapa siri ceramah oleh Ustaz Muhammad Al-Amin. Kalau pernah tengok, dia ada kupaskan berkaitan dengan perbualan Nabi Nuh dengan anak dia. Nabi Nuh dekat atas bahtera, dekat atas bukit, macam mana dia boleh berhubung dengan anak dia kat bawah? Ini menjadi perbincangan. Dan mereka mengatakan zaman dulu lagi dah ada telefon. Wallahu a'lam. Zaman dulu lagi dah ada teknologi telefon, tapi Allah binasakan semuanya kerana mereka tak mau beriman. Dan benda tu berpusing balik. Sebab itulah Quran ini relevan sampai hari kiamat. Allah sebut, aku boleh hapuskan satu kaum tu, kemudian aku boleh cipta kaum lain, aku boleh ciptakan umat yang lain. Samalah. Maka waktu ni Nabi Nuh membina bahtera kapal. Waktu ni orang cakap Nabi Nuh ni gila dan sebagainya, sebab waktu tu teknologi hebat, macam-macam mereka boleh buat. Dan mereka memandang hina apa yang Nabi Nuh buat, dan orang-orang beriman sahaja beserta dengan dibawa padanya makanan. Dan mereka mengkaji dalam siri ceramah Ustaz Muhammad Amin tu, bahtera Nabi Nuh teknologi juga boleh bertahan selama berbulan-bulan di atas kapal. Dalam tu ada makanan, ada haiwan boleh tinggal, macam-macam haiwan ada. Maknanya kata apa? Kehebatan Nabi Nuh mencipta kapal dengan teknologi. Bukan kapal biasa-biasa, bahtera sangat besar, boleh menyelamatkan ramai daripada kalangan orang beriman, dan juga binatang-binatang untuk bertahan hidup. Lama beberapa bulan dekat atas kapal, sehinggalah mati semua orang-orang yang kafir, sehingga kan tenggelamlah teknologi-teknologi yang ada pada waktu itu. Kemudian kita sambung lagi. Ustaz, dalam masa yang lama-lama tu Ustaz cakap tadi tu, ada dia tahu tak berapa bulan, berapa hari, berapa tahun, berapa air itu turun. Bermakna macam tu dia Nabi Nuh duduk kat bahtera tu, dia boleh turun kat darat tak? Ada adalah disebut, nanti saya tengok balik. Dia ada beberapa bulan. Kan nak ini kat masjid dah tak boleh dapat dah. Ya, akan saya minggu depan saya ingat, tapi takut angka dia salah nombor dia. Beberapa bulan, sehingga kan semuanya matilah. Dan Nabi Nuh alaihissalam, dia baca satu ayat Quran, dan ayat ini juga boleh dibaca ketika banjir. Dalam surah Hud, dalam surah Hud Allah sebut, sekejap kita tengok sikit. Alang-alang dah tengok ni. Nabi Nuh alaihissalam baca ayat ni untuk mengurangkan banjir tersebut, supaya Allah Ta'ala telan balik dari masuk ke dalam bumi. Pada muka surat 226. Kat sini ada dua doa yang kita boleh amal. Muka surat 226 surah Hud. Pada ayat yang ke-41 ni adalah doa untuk musafir. Waktu Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan pengikutnya masuk dalam kapal, kemudian azab Allah turun dengan air keluar dari bumi secara mendadak. Air pasang lah istilahnya. Kalau dekat pantai kan tiba-tiba air pasangan. Gitulah. Tiba-tiba air keluar daripada bumi sebanyak-banyaknya, hujan turun selebat-lebatnya. Dengan sekali mata banjir besar. Tertutup semua sampaikan di puncak bukit yang Nabi Nuh buat kapal tu. Ya Allah Rabbi. Dan waktu Nabi Nuh nak berlayar dengan kapal yang dibina, Nabi Nuh baca doa ni. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha
inna rabbi laghafurur rahim. Ini doa dia. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, yang ini bahtera, dengan menyebut nama Allah pada waktu pelayaran dan ketika berlabuh. Okey, doa ni juga boleh digunakan untuk kita musafir. Nak pergi mana-mana yang jauh, baca doa ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat, ya, daripada malapetaka, daripada bencana buruk. Nak jalan jauh, baca doa ni. Senang je, ya. Berulang 3-4 kali, hafal lah tu. Bismillah dah selalu jumpa kan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini doa musafir lah, doa Nabi Nuh ketika naik bahtera. Kemudian ada satu lagi doa pada ayat 44. Nabi Nuh AS baca, ya, wa qila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' wa qudiya al-amr wastawat 'alal judi wa qila mu'dal lil qaumil zalimin. Ayat 44 ni, ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit yang menurunkan hujan, berhentilah, lalu air surut dan selesailah perintahnya. Maka bahtera pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, binasalah orang-orang yang zalim. Kat sini, ini kisah berkaitan dengan Nabi Nuh AS beserta dengan banjir besar yang menimpa kaumnya. Baik. Maka kita kembali kepada ayat yang kita bacakan sebentar tadi, surah Al-Mursalat tadi. Allah Ta'ala memberikan penangguhan kepada umat Nabi Muhammad. Kalaulah, ya, Allah menurunkan azab seperti umat terdahulu, nescaya kita tak ada dah, ya. Macam-macam berlaku umat akhir zaman ini. Semua jenis penyakit umat terdahulu semua ada, daripada LGBT dan sebagainya, ya, daripada songsang dan sebagainya, daripada bunuh anak, ya, zina dan sebagainya. Semua ada dekat akhir zaman ini yang membimbangkan kita lah, ya. Kemudian kita sambung lagi. Allah Ta'ala sebut, Allah ulang kali kedua dengan ayat dia, wailu yawma idzil lil mukazzibin. Allah sebut, celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Kali kedua Allah Ta'ala sebut celakalah manusia, ya, orang-orang yang mendustakan kebenaran. Bila mana Allah ulang ayat yang sama berulang kali, mana kata kita kena ambil perhatian, kita kena ambil teguran Allah ni, supaya kita tidak tergolong daripada kalangan yang celaka, ya. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu daripada air yang hina, yakni air mani. Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan ia di dalam tempat yang kukuh, yakni rahim, ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Ini proses kejadian manusia. Sampai ramai saintis yang masuk Islam bila mereka mengkaji Al-Quran. Rupanya Quran dah sebut 1400 tahun dahulu berkaitan dengan proses kejadian manusia, ya. Ramai mereka yang memeluk Islam selepas membaca ayat-ayat Quran. Seakan-akan apa yang mereka kaji itu semua ada dalam Quran. Daripada bintang, langit, bumi, yang kejadian manusia, ya, hujan, kejadian tubuh badan manusia, semua ada dalam Quran. Maka Quran ini bukan sahaja berkisar berkaitan dengan kisah-kisah sirah-sirah Nabi. Bahkan kitab Quran ini adalah panduan hidup manusia. Kita beli kereta, beli kereta Tesla contoh, memang tak pandai, seumur hidup naik kereta saga manual, ya. Tiba-tiba rezeki terpijak, ya, rezeki terpijak. Tolong orang kaya,
accident tepi jalan, kita bawa pergi hospital, selamatkan dia. Ni movie lah macam tu kan, drama. Kemudian dia pun bagilah dia punya kad bank dia, kau gunalah sampai habis. Kita tengok dalam bank ada puluh juta, kita mau beli Tesla. Beli Tesla, tak pandai guna, nak kena buat apa? Baca buku panduan, baca, oh macam ni, oh rupanya tak ada tempat isi minyak, rupanya kena cas bateri. Baru ni saya tengok video tu, cas bateri dekat Melaka, ada tempat tu kat Melaka, dia cas bateri selama hampir sejam, 100%. Kena bayar juga cas bateri 70 lebih. Maksudnya kena cas juga bateri Tesla tersebut lah. Maka bila kita tak ada sesuatu benda, kita kena baca buku panduan, betul. Apa jadi kalau tak baca buku panduan? Pergi stesen Petronas, buka-buka mana tempat isi minyak tu, pusing. Jumpalah tempat bateri tu, kita pun masukkan minyak juga. Apa jadi? Jahanam lah kita tu. Tu contoh. Jadi kenapa ada buku panduan untuk kereta tersebut, kereta Tesla tu? Kenapa Elon Musk dia buat buku panduan tu? Sebabnya dia yang cipta, dia tahu kalau aku tak buat buku panduan ni, orang main pakai je, maka orang tu boleh menyebabkan kereta tu rosak, aksiden dan sebagainya. Begitu juga Allah ciptakan manusia, Allah beri padanya Quran, panduan. Untuk apa? Untuk kita baca, gunakan apa yang Allah Ta'ala suruh. Kalau tak ikut, jahanam lah manusia. Itu analogi mudah lah, yang dekat dengan kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut tadi, manusia diciptakan daripada air yang hina, ini air mani, kemudian diletakkan padanya di dalam rahim, kukuh sampailah waktu yang ditentukan. Ni kita berhenti sampai ayat 22 dululah. Kemudian berkaitan dengan penciptaan manusia, ajal maut manusia, semuanya Allah telah tentukan. Dan hari ini kita dengar berita orang kancung juga kot, orang kancung meninggal dalam tidur. Umur dia baru lebih kurang 33 tahun lah. Isteri kepada arwah yang meninggal ni adalah kawan isteri saya, orang kancung juga, meninggal dalam tidur. Umur baru 33 tahun. Mana kata kat sini kita tak tahu lepas ni siapakah turn seterusnya. Sekarang dah tak kira dah, mati mengejut ini adalah tanda akhir zaman. Mati mengejut terlalu ramai, terlalu banyak. Maka persediaan tu penting. Kita tak tahu, kita habis-habis mengaji ni, balik tidur, bangun lagi lah, ke tidur terakhir. Sebab itulah Nabi pesan sebelum tidur kita kena banyakkan baca ilmu, kemudian baca 3 kul, baca ayat kursi, kemudian kalau boleh berwuduk, tidur dalam keadaan berwuduk supaya kita suci. Itu antara saranan-saranan adab sebelum tidur, supaya kita kalau meninggal dalam keadaan kita bersih. Kemudian seorang lagi meninggal tahun ni juga dalam keadaan dia mengandung. Kawan isteri saya juga, umur baru 28. Umur 28 meninggal dalam keadaan tidur. Tengah tidur, dalam perut ada anak dalam kandungan 5 bulan waktu tu. Tidur katanya meninggal kena sawan lah, sawan mengandung. Kalau ibu tahulah penyakit tersebut. Meninggal dalam tidur. Suaminya bangun pagi-pagi, dia kejut. Pagi yang bangun-bangun dah biru dah. Auzubillah. Kita macam mana tuan-tuan? Ibu-ibu semua macam mana? Kematian kita tak tahu. Minta time macam ni lah. Mudah-mudahan lah. Tak minta tengah-tengah mengaji, Ustaz, rasa macam dah sampai lah masa ni. Minta maaf semua dalam ni kan. Asyhadu an la ilaha illallah, seronoknya. Mudah-mudahan apa yang kita lazimi buat waktu kita hidup, mudah-mudahan kita mati pun macam tu juga. Hidup kita suka buat apa? Suka mancing, Ustaz. Mati-mati dalam mancing.
Tapi kalau hidupnya suka mengaji, ya, baca Quran, mudah-mudahan mati pun di samping Quran juga. Itu ada dalam hadis ke atau cerita-cerita dongeng ataupun cerita-cerita Apa tu? yang itu kalau yang tutup mancing dan patut matinya mati. Tu dalam hadis ada sebut. Apa yang kita suka waktu buat kat dunia ni, apa dia akan mati dalam keadaan apa yang dia suka. Sebab itulah ulama-ulama kita, Syekh Ramadan Al-Buti mati tengah mengaji, tengah buat pengajian, kena bom, ya, terpecik darah dekat Quran yang dia baca. Allahu Akbar. Ya, malah ulama-ulama kita yang hebat meninggal dalam keadaan apa yang dia suka lah. Ya, Allahu a'lam. Baik, jom kita sama-sama baca ayat yang ke 11. 12 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Li ayyi yawmin ujjilat. ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين kaf jangan tebal, makin. Qaf tu tebal lah dekat qara, ya, makin nipis. Faja'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'lum. Baik, kita mau tengok tajwid pada ayat 12. Li ayyi yaum, huruf lin, min izhar halki, ujjilat jumpa dengan hams, ya, ada bisikan angin. Li ayyi kita kena tekankan sebutan lah. Li ayyi yaumin ujjilat. Cuba. Li ayyi
liyaumil fasl. Baik, liyaw huruf lin, lembutkan sebutan. Mil alif lam qamariyah. Fasl, kat sini ada lam ya. Kalau baca liyaumil fasl, salah kena raikan lam sekali. Kemudian wa ma adraka ma yaumul fasl. Wa ma mad jaiz munfasil, ada qalqalah sughra dan tunanda kecil je. Ada, cuba ada. Raka, ra jumpa dengan mad asli. Kemudian ma asli. Yaw huruf lin. Mul alif lam qamariyah. Fasl ya, kat sini raikan lam ketika di hujung. Wailui jumpa dengan huruf lin lagi, lembutkan sebutan dia. Wailui, lembutkan dia. Kemudian lui jumpa dengan idgham ma'al gunnah, dengungkan. Wailui, kena dengungkan ya. Yaw huruf lin. Ma'idhil, zil jumpa dengan idgham bila gunnah, masukkan saja tapi jangan dengung ya. Yauma idzil lil, jangan baca yauma idzil, tak boleh ya. Yauma wailu yauma idzil lil mukadzibin. Bin ma'rif lisukun. Alam jumpa dengan izhar syafawi, baca jelas. Alam nuhlikil alif lam qamariyah awwali, jumpa mad arif lisukun. Kemudian thumma jumpa dengan apa dia? Wajibul gunnah, wajib dengung dua harakat. Thumma nut jumpa dengan huruf bacaan hamas, nipiskan sebutan. Thumma nutbi'uhumul jumpa dengan alif lam qamariyah ya, alif lam qamariyah. Jelaskan sebutan. Mad badal. Khiri ma'rif disukun. Kadzalika jumpa dengan alif kecil mad asli. Naf'alu, kat sini juga ramai seringkali berlaku telantun. Naf'alu, kadzalika naf'alu. Nafu salah ya. Naf'alu, cuba. Bagus. Bil alif lam qamariyah. Jumpa dengan qalqalah surah. Bil mujrimin. Min jumpa dengan mad ma'ari lisukun. Sambung lagi. Wailui huruf lin. Kemudian lui idgham ma'al gunnah. Yaw huruf lin. Ma'idhil idgham bila gunnah, masukkan sebutan tanpa dengung. Mukadzibin mad alif lisukun. Kemudian alam jumpa dengan mim sukun, jumpa selain mim dan ba izhar syafawi, baca jelas. Alam nakh. Kemudian lukum. Lukum ni jumpa dengan apa? Idgham qaf jumpa dengan kaf. Idgham apa ni? Baik. Idgham mutajaisain. Ya, pertemuan dua huruf yang sama jenis. Ya, qaf dengan kaf. Ya, sebutannya makharijul hurufnya sama tapi jenisnya berbeza. Qaf dengan kaf tempat keluarnya sama. Qa ka. Sama. Tapi jenisnya, dia punya jenis lain. Dia punya, kalau qaf dia tebal, kalau kaf nipis. Kalau qaf qalqalah kena lantun, kaf dia hamas. Ada berbeza sifat dia. Lep. Idgham ialah memasukkan. So kalau jadi begini, qaf itu dimasukkan ke dalam kaf. Kita akan dengar bacaan separuh ya. Alam nakhluq
nakhluqukum, masukkan qaf sikit je, kemudian masuk kaf balik. Alam nakhluqukum. Cuba. Alam nakhluqukum Min ma'in mahin. Bagus. Kemudian kum jumpa dengan idgham syafawi ataupun idgham mislain saghir. Mimma jumpa dengan idgham ma'al gunnah, nun mati jumpa mim. Ma mad wajib muttasil. Im idgham ma'al gunnah, mahin ma'arid disukun. Faja'alna mad asli, fi ma asli, qara ma asli, rim jumpa dengan idgham ma'al gunnah lagi, maki mad arid disukun. Ila qadarin ma'lum, ila mad ma asli, qadarin idgham ma'al gunnah, ma'lum jumpa dengan mad arid lisukun. Wallahu a'lam. Itulah uraian tajwid untuk ayat kita bacakan sebentar tadi. Ada yang nak test power tak? Ayat kita baca ni pendek-pendek je untuk suratul Mursalat. Tak ada? Kalau tak ada, kita akan sambung lagi pada nak test. Okay, cuba silakan. Jangan cakap dulu, cakap betul semua. Betul semua. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayyi yaumin dinat. Di yaumin Fasl, tebalkan. Di yaumin Fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Adra. Wa ma Adra. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Yaumul. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Termasuk yaumul fasl. Yaumul fasl. Bukan mu, masuk dekat lam. Mul. Yaumul Bismillah. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Adra dengan yaumul. Cuba sebut yaumul. Yaumul Jadi tu yaumul fasl. Yaumul fasl. Wailun yawma idzin lil mukatsibin. Idgham tu wailui, dua rakaat. Wailun Lui. Wailun yawma idzin mukatsibin. Lil hilang. Lil mukal. Lam ni tadi hilang. Lil mukatsibin. Alam nuhlikil awwalin. Summa nutbi'uhumul akhirin. Summa nutbi'uhum. Summa nutbi'uhumul akhirin. Thumma nutbi'uhumul
serak tu. Teruskan. Boleh lagi. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Dah tu cukup. Cukup. Hilang tu. Mana? Apa mana? Ya, why? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulang balik. Kadzalika. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kelantun tu naf'alu. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin maklum. Padahal tak saya baca ni tiap-tiap petang. Pun kat sini ada pantang lagi dah salah macam. Tak apa. Allah nak bagi pahala lebih. Ulang-ulang. Hilang dah suara tu. Okey, alhamdulillah selesai. InsyaAllah pada minggu depan kita akan dedahkan lagi. Pada ayat minggu depan Allah ulang lagi wailu. Celakalah. Kalau tadi kita baca 2 kali baru Allah ulang perkataan wailui. Celakalah. Minggu depan insya-Allah Allah panjangkan umur, berikan kesihatan dan kelapangan masa, dan kesihatan tubuh badan. Mudah-mudahan kita dapat sambung lagi untuk kita tahu kenapa Allah dah ulang-ulang ni. Siapakah ciri-ciri yang Allah sebut yang dicelakakan. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi pada seterusnya. Ada lagi nak tanya soalan? Tak ada. Okey, siapa nama tadi yang arwah baru meninggal tadi? Izran. Izran. Kita sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan hari ini kita sedekahkan Fatihah dekat orang yang kita mungkin tak kenal. Mudah-mudahan nanti kematian kita ramai orang sentiasa sedekahkan Fatihah. Siapa meninggal tu, orang dengar nama dia macam nak bacakan Fatihah lah untuk dia. Mudah-mudahan sebab kita lazim mendoakan orang lain. Mudah-mudahan kita mati nanti ramai yang mendoakan, walaupun tak tahu siapa pun, tapi dia dengar nama kita, dia rasa macam terpanggil nak sedekahkan Fatihah untuk kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.